Assalamualaikum semua. Selamat berjumpa lagi di channel Dapur Mama Tira. Kali ni Mama Tira nak kongsikan macam mana nak buat agar-agar santan gula merah yang selalu saya buat. So jom kita tengok bahan-bahannya, tapi kena tengok full ya, sebab saya akan sharekan banyak tips-tips yang berguna untuk dikongsikan bersama puan-puan semua. Saya gunakan 25 gram serbuk agar-agar, 1 helai daun pandan, 2 cawan santan pekat ya. Santan kotak atau santan fresh pun tak masalah. Saya gunakan 1800 ml air biasa, 3 biji telur, 1 cawan gula merah. Hari ni saya gunakan cap bintang, 1 cawan gula pasir. Dan saya gunakan setengah TSP garam ya. Kita campurkan bersama, tak masalah. Kemudian saya gunakan sedikit esen vanila. Okey, jom kita tengok cara-cara macam mana nak buat agar-agar santan gula merah ya. Kita masukkan air ke dalam periuk. Kita letakkan dekat kita punya agar-agar dan kita kacaukan kita punya agar-agar rata dulu ya. Jadi nanti dia tak berketul-ketul. Kita kacaukan pakai sudu. Kemudian saya masukkan sekali. Dan kita akan larutkan dia. Sambil tu kita akan kacau-kacaukan dia. Okay, kita bersihkan dia. Dan kita akan letakkan kita punya daun pandan. Kita biarkan dia mendidih. Okey, bila kita punya agar-agar kita tadi dah mendidih kan, dia dah mendidih. Jadi kita akan letakkan kita punya gula tadi. Kita akan letakkan kita punya gula yang bersama garam tadi ya. Kita biarkan dia mendidih. Kalau kita gunakan gula merah cap bintang, dia tak ada ampas ya. Kalau kita gunakan gula merah cap bintang, memang dia bersih. Tapi macam mana pun nanti bila dia dah mendidih, dah masak, sebelum kita masukkan kita punya santan, kita akan tapiskan dia dulu. Okey, bila dia dah mendidih tu, kita nak tahu kita punya agar-agar dah hancur ke belum. Kita tengok kat belakang kita punya senduk tu, dia dah tak ada macam kelabu-kelabu. Dia dah kilat dan dia dah bersih. Macam tu kita punya agar-agar dah masak. Maksudnya dia dah sebati dah. Dah boleh kita letakkan bahan lain. Kalau you nampak belakang dia, kalau you all nampak kat belakang dia macam kelabu lagi, masih berbiji-biji, maknanya belum berapa masak. So kita kena didihkan dia lagi. So macam ni dah okey, dia dah macam dah bersih, dah tak berbiji-biji. Kemudian saya akan tapiskan sekejap saya akan matikan api. Saya akan tapiskan juga bahan-bahan ni dulu, sebab walaupun dia dah bersih, kita tak nak nanti ada bahan-bahan lain yang tak dijangka. So saya tutupkan api, kemudian saya akan tapis. Kemudian saya akan tapiskan dia. Tengok tu kita tapis, kita tengok kalau kita guna gula merah cap bintang, dia punya ampas dan dia punya sampah pun tak ada bersih. Kemudian kita tuangkan balik ke dalam kita punya periuk tadi dan kita biarkan kita punya agar-agar kita ni mendidih semula. Tadi kita angkat, kita dah tapiskan. Sekarang kita jerangkan dia semula bagi mendidih. Sementara tu kita ambilkan santan kita yang 2 cawan tadi dan kita ambilkan telur kita yang 3 biji tadi. Kita godakkan telur kita ya. Godak pun tak perlu terlalu halus, agak-agak dia pecah dan sebati je. Kita ratakan. Kemudian kita tuangkan kita punya telur tadi ke dalam kita punya santan. Kemudian kita letakkan sekali kita punya esen vanila, lebih kurang 1 TSP. Tapi saya letak 1 penutup ni, lebih kurang sama dengan 1 TSP. Kita godak-godakkan kita punya adunan ni tadi, kita punya santan ni tadi bersama telur. Kita godakkan dia sehingga sebati je. Godakkan dia sehingga bercampur rata saja. Okey, dia dah mendidih. So saya akan tapiskan kita punya bahan-bahan yang kita dah godak tadi Dan masa dia masuk ni, kita tak mau kacaukan dia sangat.
Sebelum masuk tadi, kita boleh kacaukan, tetapi bila kita dah kat dalam ni, kita tak boleh nak kacau ni sangat. Kita just putih-putih telur punya tu tadi terikut, jadi tak masuk, jadi tak bahannya kita punya tu. Kita biarkan dalam didih. Sekejap lagi saya akan tuangkan dia ke dalam loyang. Nanti kita tengok macam mana. Okay, bila kita tak kacau sangat, dia punya telur tu cantik kelihatan kan. Jadi kita jangan kacaukan dia sangat. Biar dia mendidih. Agak-agak kita punya tu tadi santan kita dengan telur kita dah masak, kita tuangkan kat dalam kita punya adunan. Okay, kita tengok macam mana cara saya tuang. Ni dah boleh tuang tadi. Okey, so sekarang saya tuangkan ke dalam kita punya loyang 10x10 hari ni yang saya dah basahkan dengan air. Dah kita tuangkan dia. Okey, sekarang kita tunggukan dia sehingga keras Menggambil basa lebih kurang 2 hingga 3 jam. Kalau kita nak sejukkan di luar sekejap, lepas tu kita masukkan dalam peti ais pun boleh ya. Sebab bila kita masukkan dalam peti ais, proses dia tu cepat sikitlah dia keras. Lepas tu bila kita nak makan, dia sejuk. Tapi janganlah masukkan dia masa tengah panas-panas menggelegak tu. Tunggu dia sedikit suam baru masukkan peti ais. So agak-agak kita dah keras, so saya nak keluarkan. Apa saya buat, saya akan cari puncanya di tepi tu. Saya akan tolakkan dia slow. Kalau gunakan tangan tak boleh, saya gunakan spatula. Tetapi kalau dia cukup sejuk di dalam peti ais, dia akan senang dia akan senang tepi dia tu macam dia longkah ke tepi. Kita carikan dia punya jalur dia dulu. Lepas tu baru kita tuangkan dekat atas kita punya board. Selagi dia tak nampak macam tepi tu tak nampak longgak, jangan tuang, nanti dia pecah. Apabila kita dah longgarkan keliling dia, sebenarnya kita ambilkan kita punya board dan kita tuang ke atas board. Dan kita ambilkan lagi satu board ke atas dia, kita telungkupkan dia, bagi macam ni. Tetapi kalau kata benda ni tak berapa mahir, jangan buat Dia licin agak-agak ni, bila kita salah terbalikkan dia, dia boleh terlongkup dan dia boleh pecah. So macam saya kena buat ni sebab saya nak tunjukkan macam mana hasil yang saya dah buat. Tapi kalau kata nak cuba dekat rumah, potongkan mulut-mulut dalam loyang tu saja tak perlu terlongkupkan macam ni. Boleh buat tapi kena cuba dulu. Kalau tak nanti dia licin, dia bergerak-gerak, dia jatuh, pecah agar-agar kita. Sayang nanti kan. Kalau tak kita tak payah buat. Okay, apabila kita dah keluarkan tadi, kita dah bolehlah memotong kita punya agar-agar. Potonglah ikut kita punya suka, nak potong macam mana kan. Lagi satu, kalau buat agar-agar menggunakan agar-agar serbuk, agar-agar ni mestilah cukup masak Kena cukup masak sampai belakang kita punya senduk tu tak berbiji dan kelabu. Kena clear. Baru boleh letakkan bahan-bahan lain. Jika kita tidak masak cukup kita punya agar-agar, dia akan cepat berair. Jadi apa saya buat untuk mengelakkan kita punya agar-agar cepat cair, saya akan campakkan 1 biji gula batu. Macam hari ni saya tak ada gula batu. Untuk menyelamatkan keadaan, kita letakkan 1 biji gula batu. Jangan letak banyak. So ini saya dah nak potong kita punya agar-agar. Itulah dia agar-agar kita yang dah kita potong ni. Memang sangat sedap, kurang manis. Saya dah rasa banyak dah. Sambil potong tadi saya rasa memanglah sedap. Memang ikut selera saya sebab dia tak berapa manis. Bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen ya. Boleh cuba buat nanti. Senang sangat. Okey, inilah kita punya agar-agar santan gula merah kita tadi. Bagi peminat agar-agar, bolehlah mencuba ya. Sangat-sangat sedap bila kita makan dalam keadaan dia sejuk. Kita sejukkan dalam peti ais. Lepas tu bila kita nak makan, sejuk je masuk tekak. Sangatlah heaven. Lagi satu, buat dia mudah. Kalau untuk apa-apa majlis kenduri dan apa, kita boleh buatkan kita punya agar-agar ni ya. Sekianlah saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Sampai berjumpa lagi di episod akan datang dengan resipi-resipi yang lebih menarik. Selamat berjumpa.
dan selamat mencuba. Bye. Sampai jumpa lagi.